ke bab 27. Bab yang panas. Panas api dunia, panas lagi api neraka. Jadi Puan Roha sebagai mukadimah, kenapa Puan Roha masukkan bab api ni dalam kepanasan api ni dalam buku Allah yang kita, Puan? Bismillah, Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Encik Amir. Dan terima kasih juga Masya Allah ni Husna ya. Sihat okay, Alhamdulillah dapat bersama lagi pada malam ini. Alhamdulillah. Okay, harap tak keluar lah ya. Minggu lepas apa Husna je kan? Betul tak? Okey. Berdamai dengan takdir insyaAllah. Okey, kenapa tajuk ni? Masya Allah, Nik Husna, Cik Amir, kita lihat di dunia ini kat dunia ni ada dua yang kita boleh membentuk seseorang. Macam anak-anak ke siapa-siapalah, ada dua, itu ganjaran dan hukuman. Masya Allah. Di rumah kan macam Kak Roha dengan anak-anak, buat baik dapat ganjaran. Kalau buat tak elok, dapatlah hukuman. Maksudnya dua-dua tu baik ke tak baik-baik. Sebenarnya untuk mendidik manusia, untuk mendidik insan lah. Sama juga tu di rumah kan, sama juga di sekolah, di IPT, bahkan di negara kita. Kan, kalau bayangkan tak ada hukuman, tak ada undang-undang, apa jadi pada rakyat negara tu? Masya Allah, merosak. Samalah di akhirat nanti. Di akhirat nanti hak Allah Ta'ala, Allah bagi dua juga, ganjaran itu syurga dan juga hukuman itu neraka. Masya Allah. Jadi dua-dua ni baik untuk membentuk kita manusia untuk menjadi hamba Allah yang soleh dan beriman. Jadi kita tak boleh kata neraka tu negatif, neraka tu kenapa Allah jadi neraka. Tak boleh, sebab itulah konsep untuk membentuk manusia menjadi lebih baik. Masya Allah. Itu sebagai mukadimahnya lah Cik Amir, Husna dan Nik. Okay. So dalam bab yang ni ada kelainan sikit lah sebenarnya kalau tuan-puan yang tak baca lagi buku ni. Sebab saya baca biasa yang macam buku dalam bab ni Puan Roha kaitkan dengan sama ada student ataupun dengan family lah. Tapi yang kali ni dia berkenaan seorang ustazah dan seorang suami dalam program motivasi tu lah. Yang mana kalau ikut saya baca tu pun macam sentap juga suami tu punya jawapan. Tapi saya nak serahkan Puan Roha lah. Kongsikan dengan kita punya pendengar malam ni. Bismillah, Puan. Okey, bermula kisah ni sebenarnya mula dengan saya. Biasalah masak kan. Pastinya siapa-siapa yang duduk kat dapur mesti ada pengalaman terkena percikan api tu kan. Percikan minyak panas. Jadi ketika itulah saya teringat masa tu bulan Ramadan, Politeknik membuat satu program iaitu tazkirah dan kita jemput khas dari Jabat Agama Johor datang ke Politeknik lah. Dan Masya Allah, perkongsian yang sangat bagus daripada ustaz tersebut, di mana dia bercerita, ialah biasa kan ustazah yang bekerja di Jabat Agama banyak kes-kes rumah tangga. Jadi satu kali itu dia bercerita seorang suami ni, biasalah kalau suami isteri ada masalah rumah tangga, dia pergi kaunseling, mendapatkan nasihat daripada ustazah. Kemudian nak ceritanya ustazah ni pergilah nasihat dengan baiklah kepada suami ni. Jalankan tanggungjawab sebagai suami, dan hukuman kalau tak melaksanakan tanggungjawab akan dihukum oleh Allah sebagainya. Dan si suami ni macam sombong lah kan, kita cerita pak sombong nanti. Dia boleh berkata, ustazah, apa guna Allah jadi neraka? Apa guna Allah jadi neraka kalau tak ada orang masuk? Masya Allah, jawapan yang begitu kita panggil yang sombong lah, angkuh kan. Jadi ustazah ni alhamdulillah mungkin Allah bagi ilham kepada dia, diminta ada tak, cik ada lighter tak? Lighter tu kan pemetik api. Lepas tu kata, ustazah nak buat apa? Adalah, nak pinjam sekejap. Jadi si suami ni bagilah, tanpa berfikir apa, bagi. Kemudian cik boleh tak hulur tangan? Hulur tangan, nak buat apa? Adalah. Betul, si suami ni hulur tangan, ustazah tu buka lah lighter tersebut nak bakar tangan si suami tu. Si suami tu cepat-cepatlah larikan tangan kan, takut sakit. Masya Allah. Jadi kenapa ustazah cakap kenapa larikan tangan kan, saja nak bagi sakit ke tak? Kata mesti sakit. Cik, ni baru api dunia, belum lagi api neraka. Maksudnya api neraka tu dikatakan 70 kali ganda api
api dunia. Masya Allah. Maksudnya sangat panas. Warnanya pun bukan warna merah, bahkan warna hitam pekat. Tu api neraka. Kita lihat hari ni Cik Amir, bukan di kalangan orang dewasa saja, student pun ada. Pelajar-pelajar saya ada juga yang kata, pernah satu ketika, saya saja dia tanya kan, siapa tak nak masuk syurga, siapa nak masuk neraka gitulah. Ada budak tu angkat seorang. Dia kata sebab saya jahat Ustazah. Kata, subhanallah, kenapa macam ni? Maksudnya memanglah Allah jadikan neraka tu untuk diisi, kan ada dalam Quran kan, batu dan manusia ni jadi bahan bakar, tapi kita tak boleh campakkan kita ke situ. Kita kena lindungi diri kita daripada api neraka dengan taat perintah Allah dan sebagainya. Masya Allah. Tapi itulah macam kita lihat betapa jahilnya umat Islam hari ini sehingga tak tahu nak beza. Sampai sanggup nak apa? Nak masuk neraka. Kalau kita kata siapa nak masuk ke dalam api, kita buat api kan. Dah nampak kat depan mata api, memang tak nak kan. Tapi bila sebut api neraka, boleh pula dia nak pergi ke api neraka tersebut. Itulah yang paling menggerunkan lah. Maksudnya betapa jahilnya, betapa tidak hati tu gelapnya sampai sebut api neraka pun dah tak takut dah. Masya Allah. Itulah antara kisah yang saya selitkan dalam buku. Memang sentap lah kalau baca terang. Ya Allah, ada juga orang makhluk macam ni. Sebab kita mungkinlah kita ada iman kan. Allah beri kita sedikit iman. Kita memanglah kata macam, oh ya Allah teruknya kan orang ni. Tapi kalau orang yang jahil, yang tak ada iman, mungkin dia kata, oh bolehlah jugalah masuk neraka. Allahu Akbar. Tak naklah kita kategori orang ataupun hamba Allah seperti itu. Itu je lah Encik Amir. Bismillah. Okay, bismillah. Assalamualaikum Puan Roha dan Encik Amir semua. Dalam bab ni Puan Roha ada cakap, tadi Puan Roha ada cakap pasal sombong kan dengan Allah. Jadi semestinya perkara bila kita sombong dengan Allah ni, itu perkara yang tidak elok untuk kita semua, tidak baik. Jadi bagi pandangan Puan Roha, apakah cara untuk mengelakkan seseorang itu timbul perasaan sombong dengan Allah? Itu je lah. Maksudnya untuk elakkan elakkan sifat sombong, Masya Allah. Memanglah betul tu, kita kena elakkan. Tapi nak elak tu kena ada ilmu lah. Jadi sebab apa? Sebab kita lihat sebelum saya jawab soalan Husna ni, kita lihat kenapa orang tu sombong kan. Maksudnya sombong tu kenapa ada pada diri dia. Ada 4 perkara. Yang pertama sebab kaya. Biasa kita orang kaya yang tak beriman lah. Orang kaya kan sebab apa dia sombong? Sebab dia kaya. Dia rasa dia banyak harta, ada banyak duit, boleh beli apa saja, dan adalah dalam hati dia sifat sombong. Yang kedua ada pangkat Encik Amir. Masya Allah. Kita lihatkan seseorang itu bila dia ada di peringkat bawahan, dia boleh je hormat orang, dia boleh je buat baik, tapi bila Allah kurnia kepada dia pangkat yang tinggi, dia dah berubah. Bukan sikap saja Encik Amir, berubah sikap, berubah cakap, kata-kata semua dah berubah. Sehingga kan kalau kau baik nak panggil, tak panggil pangkat, tak nak kawan, macam tu lah. Tak nak kawan. Okay. Kemudian yang ketiga apa agak-agaknya? Cantik. Yang ketiga cantik. Cantik ataupun handsome. Jadi kalau rasa kita tak cantik ni, syukurlah. Syukurlah sebab kita cantik, kita sombong. InsyaAllah. Tapi ada juga orang cantik yang tak sombong kan. Itulah kita lihat realiti. Orang yang tak cantik ni, dia tahu dia tak cantik. Jadi dia tak sombong lah. Terima seadanya. Tapi orang cantik dia dah sombong. Dia habiskan duit dia untuk beli makeup. Dah cantik-cantik lah kan. Cukup pula makeup. Jadi Masya Allah. Dan yang keempat, apa lagi? Pandai. Masya Allah. Keempat pandai. Orang pandai ni kalau kita lihatlah, mungkin di sekolah, mungkin di pejabat, orang pandai ni dia ada sifat sombong. Dia macam memanglah Allah anugerahkan dia satu akal yang geriga, yang genius. Dia gunakanlah untuk kebaikan. Tapi ada yang bersikap sombong. Maksudnya akulah yang paling pandai dan sebagainya. Ni adalah pengalaman kita mungkin di sekolah kan. Maksudnya dia boleh pandai, cikgu sayang, nama dia, tu jadi sombong. Okey, balik ke soalan tadi. Okey, ni Kak Rahman suka nak bacakan Imam Al-Ghazali.
Imam Al-Ghazali mengatakan untuk buang sikap sombong ni ada 6. 6 ni yang boleh catat lah. Okey, 6. Di mana dia menganggap semua orang mulia. Kan, macam kita dah fikir apa yang berlaku pada kita semuanya positif. Okey, yang pertama, jika jumpa kanak-kanak, anggaplah kanak-kanak itu mulia daripada dia. Sebab apa? Kanak-kanak ni dosa. Kalau kanak-kanak itu meninggal, dia pun masuk syurga. Kan? Macam anak-anak kita lah, adik kita yang belum balik, kita kena layan dia dengan baik lah. Kalau dia meninggal, confirm dia ahli syurga. Kita ni yang dah besar ni kan. Confirm tak tahu confirm ke mana. Kan? Okey, yang pertama. Yang kedua, kalau jumpa orang tua pula. Kalau jumpa orang tua, kita pun anggap dia mulia sebab kita rasa, kita pandang dia banyak beribadah. Masya Allah. Okey, yang ketiga, kalau kita jumpa orang alim. Orang alim ni orang yang berilmu. Kalau kita jumpa dia, kita pandang dia dengan pandangan mulia. Sebab apa? Sebab dia dah banyak amal ibadah, dah banyak ilmu, dah gunakan ilmu dia untuk kebaikan. Masya Allah. Okey, kalau kita jumpa orang jahil pula ataupun orang bodoh. Orang bodoh ni orang jahil lah, orang yang tak tahu apa-apa. Kita pun anggap dia mulia sebab dia buat dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh. Sebab hadis Nabi mengatakan orang yang membuat kesalahan dalam keadaan jahil, Allah angkat dosa, maksud tak ada dosa. Tapi dia wajib sajalah. Kita ni anggap dia lebih mulia daripada kita. Okey, khususnya orang yang jahat. Orang jahat pun kita kena anggap dia mulia. Mana tahu, betul? Satu hari nanti dia berubah. Dia bertaubat kan. Ada banyak kisah kita dengar yang bunuh kan, yang bunuh 100 orang tu kan. Akhirnya Allah tempatkan dia di syurga sebab apa? Sebab dia berubah, dia nak bertaubat. Itu kita jangan hina orang lain. Dan yang terakhir, kita juga pandang mulia kepada orang kafir, orang bukan Islam. Masya Allah. Sebab apa? Sebab mana tahu satu hari nanti Allah beri kepada orang kafir ni hidayah. Beri hidayah, dia lebih mulia daripada kita. Masya Allah. Kan, saya pernah dengar satu kisah sampai saya menangis. Dia menangis. Apa senang menangis sebab apa? Dia dah ni Cina, seorang cucu lah. Dia ada nenek dia. Nenek dia ni bukan Islam. Setiap dia cakap nenek maha Islam, akhirnya nenek ni macam setiap hari dia ngaji lah, dia baca, dia pasang keset. Dan Masya Allah, satu hari nenek tu betul-betul mengucap. Lepas mengucap tu, malam tu dia meninggal, nenek tu. Kita nak cakap apa? Masya Allah, maksud syurga lah. Syurga walaupun kan Rasulullah bersabda, seorang yang baru masuk Islam tu umpama bayi baru lahir. Masya Allah. Bahkan dia lebih mulia daripada kita. Itu yang menyebabkan saya kata Allah seronoknya dia kan. Apa yang dia buat sebelum tu kan memang Allah hapus lah. Masya Allah. Jadi kita pandang semua orang mulia. Walaupun kita benci dia, Masya Allah kan. Macam kita ada keharapan ataupun rakan serumah memanglah ada kita panggil krisis hati kan. Kita anggap dia mulia. Kan. Jangan anggap dia musuh, Masya Allah. Tapi susahlah. Dia perlu jihad. Jihad ni maksudnya lawan hati kita tu. Kan, Masya Allah. Okey. Jadi itulah antara caralah untuk elakkan. Jadi untuk elakkan sifat sombong sebab kita ni bukan siapa-siapa lah. Kan? Okey, itulah Husna. Harap puas hati. Boleh puas hati. Nick, boleh? Teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami para rohani. Tadi pun ada sebut pasal sombong. Jadi saya nak tanya, apakah tanda seseorang tu mula timbul rasa sombong dalam diri dia? Adakah melalui perkataan, perbuatan ataupun lain? Okey. Jadi memanglah sombong ni kalau kita lihat satu penyakit hati ya. Satu penyakit hati. Kenapa adanya sikap sombong dalam hati? Sebab hati kita tidak dibersihkan. Mungkin dia jarang istighfar, dia tidak bertaubat, dia leka dengan dunia. Okey, jadi kalau kita lihat sini, tanda seorang tu sombong, kita boleh lihat pertama kalau dia tidak mahu mengikut perintah Allah. Kan? Ada orang ni macam contohlah Kak Roha sendiri dengan pelajar.
Dah cakap dah. Saya cakap dengan pelajar, awak ni wajib tutup aurat, wajib pakai baju longgar bukan sebab saya. Bukan sebab ustazah, sebab Allah. Kalau buat sebab ustazah nak bagi apa kat awak? Tak dapat bagi apa-apa pun. Nak bagi markah pun tak boleh juga. Jadi, awak buat tu kerana Allah. Jadi kalau buat kerana Allah, awak rasa tenang. Kalau buat kerana ustazah, nanti jumpa ustazah kat luar, siap sembunyi lagi. Sebab, ustazah lah. Dia memang macam tu lah pelajar ni. Sebab dalam kelas kita kan kita tahu. Awak ni pakai macam ni kan. Bila jumpa kat luar, sama ada luar politeknik, politeknik tu taklah luas sangat kan, bukan macam universiti. Maksudnya boleh jumpa pelajar, dia sembunyi ustazah macam tu. Kita tahulah kan. Jadi sebab apa? Sebab awak buat kerana ustazah. Tu tak boleh. Okey, jadi tak solat, tak tutup aurat, tak bayar zakat, itu tanda orang yang sombong sebenarnya. Dia tak nak ikut perintah Allah. Yang kedua lagi, menolak hukum Allah. Maksudnya sama ada dengan perkataan dan sebagainya. Menolak hukum Allah ni, contohnya dia menolak hudud. Kalau belajar bab hudud ni seronok sebenarnya sebab dulu Kak Roha pernah mengajar di politeknik cerita bab hudud. Maksudnya kalau kesalahan kat dunia ni berapa? Cuba senaraikan. Beribu-ribu kan, banyak kesalahan. Tapi Allah nak bagi hukuman 7 saja. 7 je hukuman hudud. Tapi tu pun kita tak nak buat. Tu maksudnya sombong lah. Kita ni sombong sangat. Kan, ego. Okey, seterusnya hina para ulama, masya-Allah. Kan? Kalau banyaklah Kak Roha cerita tentang penghinaan kepada ulama sama ada dari segi pakaian, tutur kata sebagainya. Contoh satu ketika dulu kan ada seorang hamba Allah ni dia hina arwah Allah yarham Ni Abdul Aziz. Dia kata tuan guru kambing. Itu kambing dah kambing. Lepas tu yang pemuda tu mengembek sampai kesudah. Lalas kena pergi jumpa tuan guru. Tuan guru tak tahu apa. Kenapa ni? Dah tak nak minta maaf. Sebab apa? Sebab kata tuan guru kambing. Ya Allah, tuan guru ni kan yang baik hati. Tak tahu gapo satu ni lah. Ambon maaf lah. Gitulah orang cakap kan. Ambon gitu. Jadi dah maaf tu tiba-tiba saja apa tu? Dah elok. Masya Allah, maksudnya ulama ni dia ada kemah dia ada kemuliaan dia. Jangan kita nak hina. Kan? Okey, dan satu lagi tidak bersyukur. Orang tak bersyukur ni kita tahu dia selalu mengeluh. Bangun tidur mengeluh. Alah, penatnya nak buat kerja hari ni. Contoh dah mengeluh, bersyukurlah. Bersyukurlah Allah masih beri kita nyawa. Allah masih bagi kita rezeki. Macam apa tu? Nik dengan Husna ni. Pernah tak mengeluh kerja dengan Cik Amir? Contohnya lah Cik Amir ni semua orang je. Lepas tu Cik Live pula kan. Contohlah mengeluh. Jangan mengeluh. Okay, bersyukurlah. Bersyukur ni maksudnya kita redha. Kita buatlah apa. Bukannya salah kan. Live berada dalam majlis ilmu ni bagus. Jadi mengeluh tu tanda orang yang tak bersyukur. Datang pejabat pun mengeluh, balik rumah pun mengeluh, menghadap anak, menghadap isteri, semua mengeluh. Itu tanda orang bersyukur. Jadi orang bersyukur ni sentiasa senyum. Pergi kerja senyum. Okey, Encik Amir pun beres. Saya nampak sejak Nik dengan Husna ni ada. Sebab jemaah dah bagi. Dah bagi dah apa nak bincang malam ni. Kalau tidak, maghrib tu Encik Amir. Encik Amir mana ni? Cakap apa malam ni? Tolak. Masya Allah. Jadi bagus lah. Nampak lah sedikit. Cik Amir pun nampak. Oh, lega je kan. Memang macam ni lah. Masya Allah. Kan? Ni orang kita nak lah. Anak muda yang apa? Cakap lah. Kan? Okey, sikit lagi. Last. Tanda orang sombong ni dia hina. Dia hina. Dia kutuk makhluk Allah yang lain. Tak kira lah dia hina manusia ke, dia hina pokok ke, binatang dan sebagainya. Jadi kita tak boleh hina lah. Tak boleh hina makhluk Allah, termasuklah makhluk lain lah. Apatah lagi kita menghina manusia. Iaitu kau ni memang hitam lah. Anak siapa ni contohlah. Hitam tu siapa jadi? Hidung kau penyek lah, tak cantik. Tak boleh. Itu semua Allah yang jadi. Kan? Mata kau ni tak cantik. Tak boleh. Ataupun hina diri sendiri. Kenapa hidup aku kemek ni? Contohlah, kenapa kulit aku gelap? Contohnya. Kita tu sebenarnya kita kutuk siapa? Itu semua Allah yang jadi. Allah jadi tu mesti ada sebab dia kan. Memang ada keturunan awak macam tu. Keturunan awak orang Melayu memang hidup penyek lah.
Contohnya kan. Kalau tak nak nanti awak lah kahwin dengan orang apa? Kahwin apa? Kacukan nanti dapat anak cantik, masya-Allah. Tapi takut anak tak ikut. Yang kacukan tu. Ikut belaka. Penyek juga hidung kan. Tapi kita tak boleh menghina orang lain dan juga hina diri pun tak boleh. Sebab itulah Allah jadikan kepada kita yang sempurna. Dan dalam Al-Quran ada sebutkan surah Yasin tu, semuanya aku jadi manusia ni sebaik-baik kejadian. Sebab apa? Sebab ada akal. Kan? Kita tengok dah si Amir orang tu kaya sangat tapi mungkinnya tak handsome sangat tapi orang hormat. Sebab apa? Sebab dia kaya. Sama juga orang tu biasa je. Sebab dia pandai orang hormat dia. Sama juga kita. Kita ni kena hormat diri kita. InsyaAllah orang akan hormat diri kita. Sayangi diri kita. Itulah si Amir banyak pula saya bercakap ni. Seronok kan sebab ramai. Okey. Macam dalam Jadi kuliah lah rasa. itulah. Jadi itulah antara jawapan bagi Nick tadi kan soalan tu. Maksudnya kalau nak cerita lagi kena ada khusus ni. Bagus soalan dia orang ni. Biasa saya itulah. tanya Mantap jawab betul. pendek-pendek je. Tapi soalan korang ni baik. Okey Farah, jadi masa Masya sangat Allah. kesimpulan. Panas api dunia, panas lagi api neraka. Bismillah Farah. Okey, Masya Allah. Okey, jadi kita sebagai manusia ni ingatlah hukuman di akhirat nanti. Pilihan di tangan kita. Nak ke syurga ataupun ke neraka. Jadi kita pilihlah yang kalau nak ke syurga, pilihlah jalan ke syurga. Macam Rasulullah tanya sahabat kan. Siapa yang tak mahu syurga? Sahabat heran, kenapa pula? Semua nak syurga kan? Tapi Rasulullah sambung, mereka yang tak nak syurga adalah mereka yang tidak taat perintah Allah. Macam saya lah, kalau dalam kelas tanya, siapa nak masuk syurga? Semua angkat tangan. Kan, semua nak angkat tangan. Okey, bagus, turun. Okey, soalan kedua, siapa solat subuh tadi? Tak ada orang angkat tangan. Seorang dua je. Tadi kata nak masuk syurga kan? Awak kata nak masuk syurga. Ramai nak masuk syurga semua. Tapi bila tanya solat subuh, macam mana ni? Maksudnya kata-kata tu tak perbuatan tu tak menggambarkan kata-kata. Bukan main semangat kan. Contohnya berjihad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi nak angkat selimut pun tak larat. Subuh kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Solat subuh. Awak ni jihad bukan main kan? Kata nak tentang Israel lah. Nak bantah Zionis lah macam-macam kan. Tapi bila subuh awak tak bangun macam mana ni? Okey, jadi sedikit lagi kesimpulannya. Sombong tadi masuk sombong sikit lah. Orang yang sombong ni di mana Rasulullah sendiri janji. Rasulullah janji apa? Tidak masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sedikit sifat sombong. Contohnya Husna ataupun Nik ataupun saya sendirilah tiba-tiba rasa bangga malam ni sebab penceramah Raha Puji tiba-tiba kena istighfar lah, astagfirullahalazim. Okey, istighfar. Okey, jadi cubalah kita istighfar banyak-banyak supaya sifat sombong tersebut terhakis dari hati kita. Dan sombong ni masya-Allah dia sifat syaitan. Dia sifat syaitan. Di mana sifat sombong ni lah syaitan ni dikeluarkan dari syurga. Masya Allah. Dan kita ni tak masuk syurga lagi ni. Nik Husna. Si Amir tak masuk syurga lagi tapi dah sombong. Kan? Itulah macam menginsafkan. Ayat ni memang insaf lah. Maksudnya kita ni tak masuk syurga lagi dah sombong. Jadi cubalah. Cuba kita selalulah muhasabah diri. Walaupun kita ni mungkin best student ke, pekerja terbaik ke, buanglah sifat sombong. Dan kita kena anggaplah semat dalam hati kita aku tak ada apa-apa. Semuanya hak milik Allah Ta'ala. Jadi insya-Allah sifat sombong tak akan ada dalam hati kita. Masya-Allah. Itu jelas Jamil. Penutup panjang pula malam ni. Mungkin saya boleh ringkaskan dalam satu perkataan kot Tuan Roha. Ini saya amalan yang mungkin saya nak kongsikan juga. Kita semua dah tahu tapi mungkin terlepas pandang. Ucap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. So benda ni banyaklah. Boleh carilah ustaz-ustaz yang orang cakap yang ahli. Saya menyampaikannya banyak ucap la haula wala quwata illa billah. Kita nak nafikan. Contoh macam tadi Pak Roha cakap soalan bagus apa semua, kita pun seronok dengan malam ni. Jadi semua ni Allah izin. Jadi kita minta kepada Allah
Allah buanglah kita punya sifat sombong ni. Memang menakutkan lah ayat Puan Roha tadi tu. Syaitan tu keluar sebab dia sombong, keluar syurga. Kita tak masuk syurga lagi dah sombong. Astagfirullah, na'udzubillah kan. Jadi kita insyaAllah terima kasih kepada Nick dengan Husna soalan yang baik malam ni. Sampai rasa ni lebih setengah jam hari ni. Jadi terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk esok malam Puan Roha, ubat hati. Jadi pada semua, siapa-siapa yang tak dapatkan lagi boleh DM kami, Gila DM ataupun direct dengan Puan Roha. Allah sayang kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.